Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Makin panas kisah-kisah anak menantu ini, sahabat-sahabat semua. Dua ya ataupun tiga pimpinan utama yang ada di dalam PAS dan juga Bersatu ya makin hebat ya apabila anak menantu mereka ada yang didakwa, ada yang sedang direman, ada yang sedang dalam pencarian kerana melarikan diri dan sebagainya. Ya, seperti menantu Muhyiddin Yassin, pecah amanah jenayahnya, ya melarikan diri entah ke mana. Menantu Hadi Awang kemukakan tuntutan palsu. Oh, dan yang terkini adalah menantu Idris Ahmad dikatakan menyeleweng dana derma awam. Ini belum lagi masuk cerita-cerita berkaitan dengan anak-anak pemimpin-pemimpin PAS dan juga Bersatu, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku kes ini yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat di luar sana, ya hari ini mahkamah menolak permohonan dan akhirnya ya individu yang dikatakan menyeleweng dana derma awam ini diteruskan reman 4 hari lagi. Jadi apa ceritanya ini sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Permohonan ditolak, Alif Tega dan Aisyah Hajana kekal di reman. Ya, kekal di reman 4 hari lagi. Jadi itu antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Dan sebelum itu saya betulkan dulu ejaan. Nanti ejaan ini pun akan ditegur oleh Walan-Walantid ya. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini sahabat-sahabat semua. Itu dia berita yang menarik untuk saya kongsikan. Pasangan suami istri pempengaruh media sosial yang terpalit isu dakwaan menyeleweng kutipan derma kekal ditahan reman 4 hari selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka untuk mengetepikan perintah yang dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menolak permohonan semakan yang difailkan Muhammad Hazalif ya atau dikenali sebagai Alif Tega dan istrinya Aisyah Hajana Azari 26 tahun selepas mendapati Magistrate mematuhi peruntukan Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dalam membenarkan permohonan reman oleh SPRM. Pihak SPRM seharusnya dibenar melengkapkan siasatan mereka terhadap pemohon dan perintah reman oleh Magistrate ke atas mereka adalah sah. Oleh itu, permohonan untuk semakan ditolak katanya. Jadi terdahulu Peguam Abdul Rahman Ali berhujah anak guamnya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana badan awam seperti termaktub dalam Seksyen 3 Akta SPRM yang membolehkan mereka disiasat mengikut Seksyen 23 Akta sama. Karena lagi pemegang saham dalam syarikat Hijana Holding Sdn Bhd hanyalah orang yang disaki pertama dan kedua. Ahli-ahli dalam syarikat itu juga bukanlah pegawai badan awam dan pihak kami berhujah tidak kaitan antara kedua-dua suspek dan kesalahan yang disaki. Oleh kerana itu katanya lagi tidak terdapat sebarang kaitan maka perintah reman yang diberikan Mahkamah Magistrate hendaklah diketepikan katanya. Bagaimanapun timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib berkata Seksyen 23 hanyalah asas siasatan dan tidak semestinya OYDS akan dituduh mengikut seksyen itu. Seksyen 23 Akta SPRM hanyalah permulaan siasatan berdasarkan maklumat yang diperoleh, tambah timbalan pendakwa raya. Permohonan semakan ini adalah pramatang kerana tidak apa-apa asas untuk mengatakan siasatan telah selesai dan tiada kesalahan di bawah seksyen tersebut katanya sambil menambah prosedur reman. Ini adalah penting untuk membuktikan jika terdapat kesalahan dilakukan oleh kedua-dua pemohon atau sebaliknya. Timbalan pendakwa raya Lo Chin Hao pula berkata permohonan reman dibuat oleh SPRM kerana terdapat dakwaan platform Jom Donate digunakan oleh kedua-dua pempengaruh untuk mengumpul derma daripada orang ramai, orang awam. Jadi ia adalah dana awam yang dimasukkan ke dalam platform tersebut dan fakta mengapa terdapat syarikat yang mendapat kebenaran untuk mengutip derma perlu disiasat dengan jelas katanya. Semalam Magistrate Irzah Zulaikah Rohanuddin membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman pasangan itu hingga 14 Julai ini untuk disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM berhubung penyelewengan wang kutipan derma melalui Jom Donate. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua.
Ya, kalau benarlah perkara ini adalah satu perkara yang bagi saya adalah satu yang memalukan. Menggunakan uang awam, meminta derma, lalu disalahguna untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan syarikat ataupun demi keuntungan pribadi dan sebagainya. Ya, dan mereka ini tidak lain tidak bukan orang Melayu beragama Islam dan sebagainya. Dan dikaitkan juga salah seorangnya adalah menantu kepada pemimpin utama daripada parti PAS, sahabat-sahabat semua. Ini sangat-sangat mengejutkan kita. Jadi apa pandangan anda? Mungkin anda mau berikan sebarang pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengakhiri, satu perkara juga yang turut mengejutkan kita ya apabila kes pempengaruh bunuh diri. Ibu buat laporan terhadap 3 individu ya, seorang pempengaruh akhirnya tertekan ya karena ugutan, berbagai lagi lah ugutan yang dibuat oleh warga maya, pembuli-pembuli warga maya ini. Satu, saya rasa ini adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku ya di dalam negara kita. Tetapi karena ia berlaku, kenapa ia berlaku? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi mari kita lihat laporan ya ibu kepada mangsa ini membuat laporan polis terhadap 3 individu. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, polis menerima laporan daripada ibu kepada pempengaruh media sosial ya yang telah bunuh diri atau lebih dikenal sebagai Esa berhubung dakwaan wujudnya ugutan melalui aplikasi TikTok terhadap mendiang anaknya membabitkan 3 individu termasuk bekas pegawai polis. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Nur Arifin Muhammad Nasir berkata laporan berkenaan dibuat oleh PR Puspa 56 tahun yaitu Ibu Esa di Balai Polis Selayang pada jam 6.34 petang semalam. Laporan terbabit telah dipindahkan ke Balai Polis Tapak kerana kejadian berlaku di PPR Program Perumahan Rakyat Gombak Setia dan PPR Gombak Setia di bawah pentadbiran Balai Polis Setapak. Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Samaju katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Pada 6 petang semalam, Puspa yang ditemani menantu lelakinya hadir di Pejabat Polis Daerah PD Gombak bagi membuat laporan berhubung dakwaan terbabit selain diminta memberi keterangan kepada pegawai penyiasat dan urusan tersebut selesai kira-kira jam 8 malam tadi. Puspa ketika ditemui pemberita di hadapan IPD Gombak memaklumkan supaya minggu ini beliau dimaklumkan oleh anaknya yang lain bahwa terdapat video serta siaran langsung dimuat naik oleh 3 individu berkenaan yang bercakap mengenai Esa. Seorang daripada mereka wanita yang juga bekas sebagai polis yang mempertikaikan Esa pernah ditahan polis sebelum ini. Bernama sebelum ini melaporkan Esa ditemukan meninggal dunia di sebuah unit kondominium di Setapak pada Jumat lepas, hari selepas membuat satu laporan polis di berhubung bully cyber yang dihadapinya. Laporan itu kemudian dirujuk kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul untuk siasatan lanjut. Jadi ini dia sahabat semua, perkara yang mengejutkan kita. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kes yang pertama tadi, kes salah guna ataupun penyelewengan dana awam. Dan turut terkait juga adalah menantu. Menantu kepada siapa? Menantu kepada siapa ini? Idris Ahmad, salah seorang pemimpin ya, salah seorang pemimpin daripada Parti Islam se-Malaysia. Tidak lain tidak bukan digelar sebagai Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda ya berkaitan dengan isu ini? Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.